يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمن من خير يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tama kali dan selalunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu kita melaksanakan segala tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kita melaksanakan syiar Islam, yaitu salat berjemaah. Seterusnya kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Walaupun dalam keadaan negara kita, khasnya dari Kedah ni lah, yang semakin merisaukan kita dengan pandemik COVID-19 ni. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi tergolong dengan orang-orang yang terselamat daripada virus tersebutlah. Dan kita mengharapkan terus selamat sehinggalah berakhirnya pandemik COVID-19 ini. Dan selagi mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengimarahkan masjid Allah ini, maka marilah sama-sama kita mengimarahkannya. Janganlah sampai suatu masa kita tak boleh sembahyang dalam masjid macam dulu ni, macam mula-mula jadi kan. Jadi moga-moga kita ni terus diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Dia, kerana bukan semua orang Allah beri hidayah dan kesempatan untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ini termasuk dalam golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita ini terus menjadi golongan yang mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, kita masuk pengajian kita. Kalau kita lihat pada minggu lepas, last kali, kalau mengikut catatan saya ni lah, kita dah masuk masalah ke 8 lah. Hari ni 9 lah. Kau dah masuk 9 dah? Baru nak masuk 9. Ni ingat sebab yang tertanya tu ni. Niat ni. Niat kan? Jadi hari ni masuk 9. Baik. Kita masuk masalah yang ke-9. Wajib menghadirkan 3 perkara di dalam takbiratul ihram. Tuan-tuan, pertama sekali yang kita belajar sebelum inilah, inilah perkara yang paling wajib kita melaksanakan. Dia masuk dalam rukun-rukun sembahyang lah tuan-tuan, yang 13 tu. Jadi yang pertama tu kita berdiri, lepas tu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni nanti kita akan bertemulah dalam masalah takbir ni. Dia ni tak sebut lagi. Lepas ni dia akan sebut bagaimana takbiratul ihram itu kadang-kadang bila kita takbir tu, takbir kita itu menyebabkan batal dah sembahyang kita. Kadang-kadang tuan-tuan disebabkan kita sebut takbir yang salah. Contohnya, dia memanjangkan mat, dia meletakkan mat pada perkataan akbar, bar tu. Ada permasalahan yang akan datanglah lambat lagi.
Iaitu masa dia takbir dia sebut apa dia? Allahu Akbar. Allah, selalunya kita akan panjangkan tak Allah tu. Nah, tapi dia kita sebut Allahu Akbar. Lambat dia nak main hati dia. Jadi dia bar tu panjang. Bila memanjangkan bar tuan-tuan, maka hukumnya haram ataupun batal sembahyang dia. Kalau dia niat nak mempermain-mainkan, maka jatuh syahadah dia. Makna dia boleh bawa kepada kufur. Sebab makna dia akbar tu kalau panjang tambah alif ataupun tambah mat pada perkataan bar tu, dia boleh bawa maksud kepada gendang. Bukan Allah Maha Besar, Allah Maha Gendang. Allah gendang lah kata-kata. Nah, maka hukumnya batal takbiratul ihram dia, batal sembahyang dia, dan haram kalau dia niat untuk mempermainkan. Jadi permasalahan itu kita akan sampai selepas ni. Baiklah ni, wajib menghadirkan 3 perkara di dalam takbiratul ihram. Nah, masa kita takbiratul ihram, niat kita. Sebab niat adalah rukun di dalam sembahyang. Tak kira sembahyang apa pun, nak sah kena niat dalam mazhab kita. Dan kebanyakan mazhab lah. Nah, jadi bila kita Allahu Akbar, apakah yang kita nak hadirkan di dalam niat kita itu? Wajib seorang itu apabila hendak ia bertakbiratul ihram menghadirkan 3 perkara. Iaitu disebut dalam hukum fiqhnya sebagai qasad. Yang pertama, qasad. Kalau tuan-tuan tengok di bawah ni ada tulis tu. Yang kedua, semua qasad juga tu. Dia panggil apa lagi yang kedua? Ta'arud. Dan yang ketiga dia panggil ta'yin. Yang dalam ni disebut qasad ni. Qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Apakah makna qasad? Qasad itu makna dia sebut, dia niat mengerjakan sembahyang. Kalau bahasa Arab, usalli. Kalau bahasa kita, aku sembahyang. Kalau tok guru sebut dulu, sahaja aku sembahyang. Apa makna sahaja, tuan-tuan? Sahaja apa dia? Sengaja. Pasal apa dia sebut sengaja? Dia sebut sahaja. Kenapa tok guru sebut dulu, sahaja aku sembahyang? Kalau kita tafsir ataupun terjemah perkataan usalli itu, iaitu aku sembahyang. Tapi dalam kitab-kitab lama tok guru dia sebut sahaja aku sembahyang. Apa makna sahaja tu? Saja-saja lah. Maksud sahaja itu, kita sembahyang ni sahaja kerana Allah, bukan pasal orang suruh, bukan pasal lain daripada Allah Ta'ala, bukan dipaksa. Saja aku sembahyang ni kerana Allah Ta'ala, bukan aku dipaksa oleh siapa-siapa. Sebab itulah kita lama sebut sahaja. Dia tak kata aku sembahyang. Kita moden ni mungkin dia sebut aku sembahyang saja. Usalli itu makna aku sembahyang. Tetapi kalau tok guru dulu ataupun dalam kitab-kitab lama dia sebut apa? Kitab Jawi lah ni. Usalli itu adalah sahaja aku sembahyang. Yang pertama kena ada dalam hati kita, aku sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang. Dia panggil qasad. Dalam bahasa Arab dia usalli. Ta'arud yang kedua, dia buat qasad juga ni. Kalau tuan-tuan ada pen, tukar apa ta'arud. Yang kedua, ta'arud, niat yang kedua iaitu sama ada fardu atau sunat. Jadi kita kena sebut yang kedua ta'arud dia iaitu fardu. Usalli fardu. Itu dia kata yang kedua ta'arud, sembahyang itu fardu atasnya. Jika sembahyang itu fardu. Dalam solat yang wajib ataupun solat fardu ni kita kena sebut aku sembahyang fardu. Tapi kalau sembahyang sunat yang masuk yang kedua ni, ta'arud ni, tak payah sebut pun boleh latih kita. Contoh tuan-tuan lagi nak sembahyang sunat ba'da Isya, maka tuan-tuan sebut apa? Allahu Akbar. Dalam hati tuan-tuan yang wajib ada ialah qasad ya. Apa dia? Aku sembahyang. Allahu Akbar. Aku sembahyang. Kata aku sembahyang ataupun sahaja aku sembahyang. Tak niat pun nak sembahyang ba'diyah ke qabliyah ke, dia tak lalu. Dia lalu aku sembahyang saja, dah sah dah sembahyang kita. Sah dah sembahyang kita. Tetapi untuk sembahyang fardu dia kena ada ta'arud, dia kita kena
Mai hadir dalam hati kita kena sebut fardu. Usalli fard. Sahaja aku semayang fardu. Itu kena sebut dalam hati kita. No? Dan yang ketiga, dia panggil ta'yin. Menentukan. Iaitu menentukan sembahyang yang hendak ia dirikan. Seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi, 3 perkara ni kena ada dalam hati kita masa kita takbir Allahu Akbar, iaitu sahaja aku semayang fardu, maghrib ataupun isya ataupun subuh. 3 ni dia yang perlu ada. Dah sah dah semayang kita. Jadi kalau tuan-tuan yang payah sikit nak masuk hati dia, tak payah disebut lah. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. Kalau kira-kira dalam kitab lain disebut apa? Mutaqabbalah bil qiblah. Mutaqabbalah ni maksud kita. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat 4 rakaat kerana Allah Taala. Tu panjang. Tu yang jadi susah nak takbir tu. Jadi tuan-tuan, kita ambil yang fardu dia saja, iaitu aku semayang fardu zuhur. Cukup. Dah sah semayang kita. Lepas tu tak payah panjang-panjang. Allahu Akbar. Aku semayang fardu zuhur. Dia lintas hati kita. Dia main lintas hati kita. Aku semayang fardu zuhur. Mazhab kita mesti lintas. Lintasan hati. Mesti ada. Ataupun, dan jika pada semayang Jumaat, ataupun semayang berjamaah, maka wajib ditambahkan atasnya, ke atas 3 perkara di atas dengan 1 perkara lagi, iaitu menghadirkan niat mengikut imam. Mayang fardu, tuan-tuan, kalau mayang berjamaah, tambah satu lagi. Aku semayang fardu Isya mengikut imam. Cukup. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang tu, kalau tuan-tuan rasa boleh main hati tuan-tuan, main. Kalau tak boleh main, aku semayang fardu Isya mengikut imam. Cukup. Ataupun makmuman. Boleh jugalah. Maksudnya mengikut imam juga. Nah? Jadi dalam niat kita ketika takbir itu ialah mesti ada 3 perkara. Yang pertama, aku semayang. Yang kedua, fardu. Yang ketiga, apa dia? Ketentuan dia. Ta'yin dia. Apa dia? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke. Tambah satu lagi kalau kita mengikut imam. Mengikut imam. Yang ini yang wajib ada lintasan di dalam hati kita. Yang tu saja tuan-tuan. Yang lain 4 rakaat tunai adaan tu semua tu bukanlah dituntut benda yang dituntut lah. Bolehlah kita nak sebut. Kalau kita hati yang kuat, boleh lintas senang ya. Dia main sak betul ya. Maka buat. Kalau dia pasal payah, dia terpaksa takbir dengan panjang. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam tunai. Tak ada tunai lah. Mengikut imam tunai juga lah. Kerana Allah Ta'ala. Jadi dia pasal panjang. Dia pasal susah. Maka ambil yang wajib kita sebut sajalah hati kita. Aku semayang fardu, semayang apa? Zuhur, mengikut imam. Cukup. No? Sebab itulah disunatkan untuk bila kita takbir Allahu Akbar kan, sunnahnya ialah tidak memanjangkan dia. Tak payah Allahu Akbar, tak payah. Sunnah dia Allahu Akbar. Dia lintas sikitnya. Sebab itulah kita ambil yang wajib-wajib bagi kita saja ketika kita takbiratul ihram. Nah, 2 perkara, takbiratul ihram dan juga niat fardu rukun dia. Nah, yang dikatakan takbiratul ihram apa dia? Dia sebut Allahu Akbar. Sebutan Allahu Akbar ni tuan-tuan adalah rukun. Kalau tak dengar rukun makna apa? Rukun qauli. Rukun qauli yang 4 tu. Makna dia wajib kita dengar. Jangan tuan-tuan pipik Allah. Bunyi Allah ya. Hu Akbar tak sampai tak dengar di telinga dia. Tak, orang-orang kena dengar di telinga dia kalau dia tak pekak. Kalau dia telinga ni orang biasa, dia mesti Allahu Akbar tamam, sempurna, didengari oleh telinga dia. Makna dia tak payah kuat tuan-tuan. Sebut pula Allahu Akbar. Pelan ya. Allahu Akbar. Telinga kita dengar cukup. Untuk sahkan sembahyang kita. Kalau kita dengar tak Allah ya. Allah. Hu Akbar tak dengar. Maksud dengar ni dia Allah. Hu Akbar tak dengar, telinga dia tak dengar, mulut dia pun tak dengar. Maka hukumnya tidak sah sembahyang dia. Sebab apa? Takbiratul ihram tu dia masuk rukun qauli, rukun yang kita sebut. Bukan dalam hati, di mulut.
Maksud yang dikatakan disebut itu adalah didengari sekurang-kurangnya telinga dia dengar. Orang lain tak dengar tak apa. Yang penting telinga dia dengar. Nah, jadi ingat sebutan Allahu Akbar, nanti kita akan sampailah bab sebutan Allahu Akbar tu ada banyak kataan cara-cara sebut dia yang boleh kadang-kadang sah, kadang-kadang tidak sah. Seumpama ada orang kata Allahu Akbar, dia tak kata Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar, adakah sah ataupun tidak sah sebenarnya tuan-tuan? Ada, nanti kita akan mengaji lah. Ya, dia tak sebut di sini tu. Cara angkat tangan kita dah belajar dulu dalam kitab sebelum ni. Bolehlah tuan-tuan. Kalau dalam mazhab kita ni setentang dengan telinga kita. Tangkat ni setentang dengan telinga kita, jari setentang telinga kita, dan dalam keadaan dia menghadap kiblat ni. Dengan macam tu. Dah macam tu. Lihat sunat yang saya tahu, sunat dalam mazhab kita. Jangan buat macam tu. Ada buat macam tu. Sebab yang tu tak masuk dalam perkara yang sunat dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita setentang dengan telinga kita dengan disunatkan. Tutup ke buka tuan-tuan? Tutup ah? Tuan-tuan tutup ke buka? Dia renggang sikit. Renggang sedikit dan juga kau boleh tunduk tunduk sebab kita nak bagi jari kita ni semua menghadap kiblat. Renggang sedikit dan juga kiblat. Terbuka sedikit dalam mazhab kita. Nah, tu cara kita takbir ihram dan juga gerakkan tangan kita. Nah, baik. Itu masalah yang ke-9. Tamat masalah tu. Ada soalan? Bab niat. Baik, masalah yang ke-10. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul imam. Mengiringi tuan-tuan. Dengan bersama. Mengiringi dengan bersama lain cerita. Lain cerita. Bersama, kalau tuan-tuan bersama Allahu Akbar bersama dengan imam takbir tu, imam takbir, tuan-tuan pun takbir. Habis bar dia, tuan pun habis bar tuan-tuan. Sama naik ni. Ada pendapat dalam mazhab kita membatalkan sembahyang dia. Sama tu boleh batal. Oh bahaya. Perkara bahaya. Ada pendapat dalam mazhab kita. Jadi paling kurang, paling cepat pun kita nak takbiratul ihram ni, mestilah imam sebut bar dulu, baru kita sebut bar. Baik. Yang dikatakan yang kita nak dapat fadilat bertakbiratul ihram bersama imam tu apa dia? Baik. Disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya. Yang sunnahnya tuan-tuan, yang mendapat pahala yang besarnya tuan-tuan, yang dikatakan takbiratul ihram mengiringi imam itu ialah apabila takbiratul ihram imam habis Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Habis dia Allahu Akbar tu, tuan-tuan terus takbir. Yang itu yang dikatakan takbiratul ihram bersama imam. Yang mana fadilat dia besarlah. Kalau orang pergi Mekah dia cari benda ni lah. Kalau berhaji dia cari benda ni. Sebab apa dalam hadis yang kita tengok, yang kita akan baca nanti. Baik. Kerana disebut di dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram, makna dia takbiratul ihram mengiringi imam, iaitu terus dia takbir selepas tamamnya, sempurnanya takbiratul ihram imam. 40 pagi. 40 pagi ni 40 subuh pagi subuh tu kan. 40 pagi, 40 kali subuh. Dia main pagi-pagi subuh, tiap-tiap pagi subuh dia tidak pernah terlepas takbiratul ihram bersama imamnya. Adalah hadis yang sebut tentang 40 hari. 40 hari banyak Ada sebut tentang 40 waktu. 40 waktu ni mana dia tak kira lah subuh saja. Dia direct 40 waktu dia takbiratul ihram bersama imam, maka dia dapat juga yang kita kata apa? Fadilat yang disebutkan dalam hadis ni. Dan hadis ni sebut apa? 40 pagi. Makna dia 40 subuh. 40 subuh, barang siapa yang menghadirkan takbiratul ihram 40 pagi, ditulis baginya dua kelepasan. Dua kelepasan apa tuan-tuan? Dua kelepasan keburukan yang paling besar di akhirat dan keburukan yang paling besar di dunia. Apakah keburukan yang paling besar di akhirat?
keburukan yang paling besar di akhirat adalah kelepasan daripada api neraka. Benda yang paling buruk sekali di akhirat nanti tuan-tuan, api neraka. Tak ada lagi. Masuk dalam neraka habis cerita, habis teng. Jangan dalam hati kita ni ada terdetik walaupun 1 detik bahawasanya kita ni kemungkinan jadi ahli neraka. Jangan main langsung hati tuan-tuan. Biarlah kita dalam hati kita ni biarlah kita mengharapkan rahmat Allah, kita ni bukan ahli neraka, kita ni ahli syurga. Jangan sekali pun main terdetiklah hati kita, sebab kita ini adalah dengan apa yang kita harapkan kepada Tuhan kita. Kalau kita aku ni ahli neraka, panggil aku ni ahli neraka, aku ni duduk teringat dia ahli neraka. Ma dhanni abdi. Aku ni apa yang dizankan atau apa yang disangkakan oleh hamba Allah kata. Kalau kita duk sangka jadi neraka lah kita. Jahat mana pun manusia itu, jangan sekali-kali dia merasakan dia ahli neraka. Makna dia kena bertaubat. Dia kena bertaubat, dia lari daripada benda-benda yang tak elok, buat benda yang baik balik. Dan kena mainlah hati dia adalah ahli syurga. Maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang paling buruk di akhirat kelak, api neraka. Teruk sangatlah api neraka ni tuan-tuan. Hukuman yang paling cerai sekali, yang paling lemah, yang paling sikit sekali dengan neraka. Hak sikit sekali ya. Hukumannya ialah memakai selipar neraka. Memakai selipar neraka iaitu dah. Ini hak yang paling nipis sekali. Kalau kita kata lah ni section 45 iaitu di penjara sehari semalam contoh ha. Hak tu paling sikit lah, penjara ni paling pendek sehari semalam. Di akhirat orang yang paling pendek sekali hukuman dia dan juga paling ringan sekali hukumannya ialah ini hang masuk neraka ni. Hukuman hang sehari semalam masuk neraka. Dan hukuman paling ringan iaitu pakai selipar neraka. Apa dia selipar neraka tuan-tuan? Kita pakai selipar neraka tu, dia pakai tu menggelegak otak dia. Panas tu menggelegak otak. Seperti yang saya sebutlah sebelum ni lah. Bila nak menggak otak, dia melegak tu dalam mana? Dalam badan ni semua melegak sampai ke otak. Teruklah tuan-tuan. Memang hukuman tu sakit, tunggu-tunggu lah. No? Maka jangan langsung main hati kita ni ahli neraka. Orang yang sembahyang 40 kali subuh dengan dia mendapat takbiratul ihram bersama imamnya, maka yang pertama sekali dia selamat daripada benda yang paling buruk di akhirat, iaitu api neraka. Dan yang kedua, dia terselamat daripada nifaq, iaitu menjadi munafik, perkara yang paling buruk sekali di dunia. Kafir teruklah tuan-tuan. Kafir memang teruklah, wa'alaikumsalam. Tapi munafik ni teruk daripada kafir. Apa dia munafik? Dalam hati dia kafir kepada Allah, di mulut dia kata dia Islam. Tapi di hati dia tak percaya. Lah hati dia tak percaya pun kata Allah ni. Di mulut dia sebut aku Islam. Ini orang munafik. Pada zaman Rasulullah ada ramai lah puak-puak ni, puak-puak munafik. Maka puak-puak munafik ni lebih teruk daripada kafir. Sebab apa? Orang ingat dia Islam. Bila orang ingat dia Islam, orang tak dakwah pada dia. Orang Islam. Sedangkan sebenarnya dia kafir. Dalam dia kafir. Kalau orang kafir, tahu dia orang kafir, kita cuba nak berdakwah pada dia. Nah, jadi benda yang paling teruk di dunia ini adalah menjadi orang yang munafik. Maka selamat dia daripada menjadi orang yang munafik. Nah, cari ya, buat 40 hari jadual. Tik tak okey, hari selamat dapat takbiratul ihram sama imam. Perak hari kelima terlajak tak dan. Buat mula balik. Tuan-tuan carilah sampai boleh dapat 40 hari kemungkinan. Kalau dapat 40 hari itu selamatlah. Dia selamatlah, dia kan makna dia senang dah, subuh dia senang dah. Pasal apa subuh? Sebab subuh adalah fazilat sembahyang berjamaah yang paling besar. Kalau kita tengok aturan dia, yang pertama adalah subuh Jumaat. Yang kedua subuh lain lah. Yang kedua sembahyang jemaah yang paling besar pahala dia sembahyang Isya berjamaah. Kita sembahyang tu duduk nombor 2. Duduk kedudukan nombor 2. Nombor 3 sembahyang asar berjamaah. Beni payah-payah ni berjamaah ni. Subuh paling payah. Orang kelas kabut nak pergi kerja lah, nuat ni. Jadi kita main, pahala dia sangat besar. Lepas tu Aisyah pun malam orang nak rehat, dia main sembahyang, pahala dia sangat besar. Sebab tu dalam hadis dia sebut, siapa yang sembahyang Aisyah berjamaah, kemudian dia sembahyang subuh berjamaah, seumpama dia beribadah sepanjang malam. Seumpama daripada Aisyah sampai subuh tu dia tak buat apa, dia beribadah saja. Jadi tuan-tuan kena bersyukur tu. Tuan-tuan Allah pilih menjadi
manusia-manusia yang mana mau main sembahyang jemaah subuh, mau main sembahyang jemaah isyak. Kunci syurga kita, tuan-tuan. Jadi bersyukurlah Allah pilih. Jangan duk rasa, oh hebat aku main-main. Tak. Allah yang turun ke hidayah pada kita ni, tuan-tuan. Moga hidayah itu berpanjangan. Nah, jadi yang dikatakan mengiringi takbiratul ihram bersama imam itu ya tuan-tuan, selepas sempurnanya imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu yang dikatakan orang yang buat macam itulah yang dia akan dapat yang dipanggilkan fadilat mengiringi takbiratul ihram imam. Yang tu yang dapat. Kalau lambat dia buat lambat-lambat tu imam dah baca Fatihah dah, baru dia nak takbir, tak dapatlah fadilat ni, tak dapat. Baik. Telah tersebut di dalam kitab Syarh Syihab, diriwayatkan ada sekumpulan pencuri yang diceritakan bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni punyalah sayang je dengan takbiratul ihram bersama imam ni, sehingga kan ada cerita bagaimana sekumpulan pencuri telah mencuri mereka 400 ekor unta dan 40 hamba sahaya daripada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ni millionaire pada zaman tu. Pada zaman Islam masa tu, Abu Umamah Al-Bahili ni dia ni adalah millionaire. Di Madinah dia paling kaya, antara orang kaya lah. Selain daripada Abu Zar, Abu Umamah ni kaya sungguh. Tuan-tuan boleh bayar 400 ekor unta dia kena curi. 400 ekor unta. Seekor unta kalau nak beli dah ni 10,000. 8,000 ke 10,000, 10,000 lah kita kata. Kalau 10,000 kali 400, berapa tuan? Kalau 100 kali 10,000 berapa? Sejuta, betul tak? Sejuta. Ni maknanya 4 juta lah nilai lah ni. Unta dia harga nilai 4 juta. Tu dia. 40 orang hamba saya. Seorang hamba saya kita tak tahu harga macam mana. Kurang-kurang mau 50,000 seorang hamba. Kalau mau kata-kata 40, 5 kali 4, 2 juta. Nampak memang kaya sungguh lah Abu Umamah ni. Abu Umamah ni dia kena curi. Apa dia? 400 ekor unta, 40 orang hamba sahaya. Kemudian Abu Umamah pun datanglah ia ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buka cita. Rasul tengok dia lah. Tuan-tuan, kalau kita motor kita kena curi pening kepala. Ni 40 ekor unta ni. 400 ekor sorry, 400 ekor unta ni. Lepas tu hamba-hamba dia duk jaga-jaga kambing dia ni, unta dia pun kena tangkap oleh pihak pelari. Maka dia pun duka cita lah, muka dia tu nampak masam. Muka tak syok lah kita ni. Muka com pun. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya dah. Rasulullah tahu dah, Rasulullah tanya. Dari apakah yang menduka citanya? Siapa muka cof saat ni? Siapa ni? Tengok aku tengok muka teruk ni dalam masa kita. Lalu dia pun mengkabarkan dengan peristiwa yang telah berlaku di atasnya. Tak ada apa Allah. Kambing saya unta saya 400 ekor, hamba saya ada 40 orang duk kawal unta saya tu, habis kali unta-unta, kali hamba-hamba lepas hebat. Habis semua. Pi tengok cari di padang pasir daripada belah tu, pi tengok tak ada, habis semua, habis licin pangkat. Kerugian dianggarkan kira-kira 6 juta contoh katakanlah. 4 juta kerugian kata Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku agak engkau berduka cita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram mengiringi takbiratul ihramku. Dia duk kira bercara dengan unta dia yang hilang, dengan hamba dia yang hilang tu, sehingga terlambat sikit dia main sembahyang. Terlambat sikit dia sembahyang sehingga dia tak ada takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, oh hang duka cita pasal itu ke? Ingat ke hang ni berduka cita ni pasal apa? Pasal hang tak ada takbiratul ihram sama aku. Rasulullah kata itu. Kat dia lah. Rasulullah kata ni. Rasulullah kata pening kat kita kalau Rasulullah kata macam tu. Maka jawab Abu Umamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu bagi saya adalah lebih keras daripada kehilangan itu
semuanya, iaitu hilang hambanya seramai 40 orang dan juga untanya 400 ekor. Tak kata Rasulullah. Sebenarnya aku duka cita lagi bukan pasal unta aku hilang 400 ekor Rasulullah, tapi aku tak dan takbiratul ihram dengan hal ni Rasulullah. Yang itu yang lebih menduka citakan aku. Jaga sungguh lah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi semua ni antara mereka-mereka yang dijanjikan dengan syurga, tuan-tuan. Kita tengok takbiratul ihram dengan hilang kereta, tak dan nak takbiratul ihram dengan imam ni, dia rasa lebih teruk daripada hilang kereta dia. Tuan-tuan boleh main perasaan tu. Kalau boleh main perasaan tu, boleh join dengan para sahabat. Tak ada PO kita. Duk teringat kereta hilang lagi daripada main takbiratul ihram dia. Tapi para sahabat 400 ekor unta dah hilang pun dia tak rasa kerah lagi, lebih teruk lagi, dia tak ada takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah depa ini antara orang-orang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya beritahu sikitlah. Kita duk dengar kata 10 orang yang dijamin syurga. 10 orang yang dijamin syurga. Bukan 10 orang sahabat saja yang dijamin syurga. Kebanyakan sahabat tu dijamin syurga oleh Rasulullah. Sebab macam mula-mula berlakunya hijrah, berkumpullah para muhajirin dan ansar. Rasulullah kata, mereka yang berkumpul pada hari ini adalah mereka-mereka yang dijamin syurga. Maknanya semua muhajirin pada mula-mula mai yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, selai sepinggang. Sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya-kaya di Mekah tu, teringat habis mai selai sepinggang mai ke Madinah ni. Bukan sikit, ramai. Semua mereka itu dijamin syurga. Orang-orang ansar ni yang nak terima muhajirin ni, orang muhajirin mai tak ada apa, selai sepinggang. Enggak kata persaudaraan yang hebat yang Rasulullah pernah buat dalam hijrah, peristiwa hijrah. Mai selai sepinggang tahu apa? Orang kafir ada pedang-pedang lah. Hampa jangan bawa pergi apa? Jangan bawa pergi, hampa nak hijrah, nak pergi jumpa dengan Muhammad tu, pergilah. Tapi hampa jangan ambil sikit pun nak kata hampa tinggal semua sini jadi hak kami. Rampai habis. Mai selai sepinggang. Mai Rasulullah mempersaudarakan mereka. Baik, hang ni dia berada Mekah, dia saudara hang ni. Orang Madinah ni duk tunggu yang muhajirin mai. Jadi dia adik-beradik. Bukan adik-beradik apa pun. Hang jadi kena dia akan jaga hang macam mana. Maka sahabat Nabi yang di Madinah ni yang dipanggil Ansar. Ansar ni maknanya orang yang menolong lah. Penolong. Mereka okey, inilah ni Rasulullah kata ni sahabat hang. Inilah saudara hang sekarang, disaudarakan daripada Mekah. Ambil. Dia kata macam ni, aku ada 2 rumah. Contoh, aku ada 2 rumah, bini aku ada 4 orang. Dia kata lah ni rumah ambil hang sebiji, bini ambil hang 2 orang. 2 orang ambil aku. Oh, syed bini. Tuan, aku cerai ambil hang 2 orang. Sampai tempat tu berlaku pada masa tu. Dan ni bini aku ada 4 orang. Pilih anak mana? Oh, kalau kita pilih luar. Benar, kita suka kita pilih dulu. Tak 2 orang lagi tak apa. Ambil ni 2 orang jadi bini hang. Ambil lah. Sian ke hang ambil je, tak ada apa. Dia bilang Mekah. Sampai begitu berlakunya persaudaraan yang Rasulullah buat untuk orang Ansar dan juga orang Muhajirin. Sebab tu Rasulullah Pak ni hampa semua ni adalah ahli syurga. Macam Abu Umamah ni lah. Sehingga kan dia hilang 400 ekor unta tak apa. Tapi bila letak dan takbiratul ihram bersama Rasulullah tu, lebih rasa dia sedih lagi dia sebab pahala dia sangat besar. Telah menyebut pengarang kitab Minhaj, sesungguhnya mendapat fazilat takbiratul ihram itu, cara nak dapat takbiratul ihram itu hanyalah dengan mengangkat takbiratul ihram itu, mengiringi takbiratul ihram imam selepas sempurnanya takbiratul ihram imam. Imam tak Allahu Akbar, kita pun Allah, tak tunggu lama dah, terus angkat. Nanti kita akan belajar dalam semayang dia ada waktu-waktu dia. Contoh semayang zuhur, contoh dia ada 4 waktu. Dalam semayang zuhur tu dia ada 4 waktu. Dia ada waktu fadilat, dia ada waktu uzur. Dia ada 4 waktu lah. Dia bahagi-bahagikan dalam semayang zuhur tu ada 4 waktu. Nama dia waktu darurat, waktu waktu harus. Yang dikatakan waktu fadilat zuhur, contoh saya bagi zuhur lah. Waktu fadilat zuhur iaitu bila 10 minit kita buat betul dah. Dalam masa 10 minit, lepas 10 minit tu kita takbir, kita semayang, habis bagi salam, habislah waktu fadilat. Waktu fadilat zuhur, tuan-tuan, dah sebut dalam hadis bahawasanya ketika waktu fadilat itu dibukakan pintu-pintu langit. Buka pintu langit.
Apa makna pintu langit dibuka? Dibukakan rahmat Allah. Tuan, semayang zuhur jangan lambat. Semayang apa-apalah, semayang apa-apa jangan lambat. Sebab apa? Waktu fadilat ni lepas 10 minit. Sebab apa 10 minit? 10 minit tu dia kira kita ambil semayang, kita bersuci, lepas tu kita semayang sunat 2 rakaat, lepas tu kita semayang. Sebab itulah kita buat di masjid tulis 10 minit, lepas tu kita semayang, betul dah? Betul dah tuan-tuan? Itu waktu fadilat. Waktu fadilat macam mana? Lepas 10 minit, kita semayang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis waktu fadilat. Masa waktu fadilat ni, rahmat Allah mencurah-curah. Tuan. Rahmat Allah mencurah-curah. Sebab tu waktu zuhur saja. Waktu zuhur ni tuan-tuan, dia duduk dalam tempat yang keempat. Kalau mengikut aturan macam saya kata tadi, semayang berjemaah yang paling hebat, subuh. Yang kedua, Isyak. Yang ketiga, Asar. Sebutlah hadis Asar. Yang keempat, zuhur. Hak zuhur pun, kalau hak mana hak tiga ni lebih baik lah. Yang zuhur tu pun Allah buka pintu-pintu langit semasa ketika mana pada waktu fadilat dia. Pada waktu masa tu Sayyidina Jibril datang ajak Nabi semayang zuhur. Bila waktu fadilat. Lepas 10 minit kita semayang. Masa tu terbuka pintu-pintu langit dengan maksud dia terbukanya rahmat Allah mencurah-curah. Tak susah terang mana pun tuan-tuan, cubalah semayang zuhur berjamaah awal waktu. Sebab apa? Terbuka pintu langit. Semayang lain pun supaya, tapi lah hadis tu sebut waktu zuhur. Terbuka pintu langit mana apa? Turun rahmat Allah. Jadi kita masuk ni. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah ya Tuhanku, bukalah padaku pintu-pintu rahmat. Apa makna pintu rahmat? Rahmat ni macam-macam tuan-tuan. Selamat daripada kita daripada Covid, rahmat. Selamat kita dari penyakit-penyakit bahaya, rahmat. Anak-anak kita tak jadi anak-anak yang durhaka, rahmat. Rezeki kita mencurah-curah, rahmat. Kita patutnya kita insiden lagi, kita tak insiden, selamat. Rahmat Allah. Disebabkan rahmat Allah kita tak insiden. Contoh, maka pintu rahmat tu sangat besar, sangat luas tuan-tuan. Jadi bila ada dikabarkan kepada kita terbukanya pintu langit, makna dia rahmat yang mencurah-curah. Kita ambillah fadilat tu. Rugi kalau kita tak ambil. Nah? Baik. Mana? Ya. Makna di situ betapa hebatnya, tingginya, besarnya pahala orang yang sembahyang mendapat fadilat takbiratul ihram mengiringi imam, sehingga kan empat Nabi baik. Nabi habaq tu makna Nabi nak terangkan bahawasanya hilang 400 ekor unta, hilang 40 orang hamba abdi, tak dapat melawan dengan hilangnya takbiratul ihram bersama imam. Makna tak besarnya pahala itu. Hilang 400 ekor tak apa nak banding dengan takbiratul ihram. Macam kita kata tak sembahyang subuh, qabliyah subuh tu rugi. Sebab apa? Pahala dia seperti kita kata apa? Siapa yang Nabi kata sebut tentang sembahyang sebelum 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, bukan sama. Lebih baik daripada dunia dan isi-isi dia. Sembahyang antara sembahyang sunat yang Nabi tak pernah tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Elok dia sembahyang di rumah lah, tapi takut tak dan sembahyang di masjid lah. Kalau boleh sembahyang di rumah cantik lah, tapi kalau duduk jauh susah kata kan. Sebab sembahyang sunat ni eloknya sembahyang di rumah, supaya apa? Rumah kita tak jadi kubur. Disebut jangan jadikan rumah kamu tu kubur. Apa makna kubur? Tidak ada sembahyang langsung dalam rumah kita. Tak ada siapa sembahyang rumah kita, jadi kubur. Jadi kubur ni makna apa? Syaitan suka. Rumah yang tak ada sembahyang dalam dia, tak ada bunyi Quran dalam dia, duk bunyi lagu ya. Dalam rumah kita duk pompang-pompang lagu Ustaz balada, Ustaz irama Malaysia. Ustaz datang apa lagi? Rap semua tu. Dengar tu dekat Korea. Quran Ustaz bunyi sikit Quran sikit. Bunyi Quran sikit dalam TV prak boleh kali boleh dah. Sikit sangat bunyi Quran rumah. Yang tu rumah kubur, rumah alam kubur dalam dia tu. Rumah kubur ni jin syaitan cukup syok. Bermaharajalela dah. Kalau duduk dalam satu rumah tu orang tu geng-geng dalam rumah tu susah nak bagi subuh. Bermakna dia rumah dia jadi kubur. Dia kubur tuan. Subuh tak ada siapa makin tu tengok. Udah pukul 7 lah baru menyala lampu. Pak. Rumah tu rumah kubur lah tuan-tuan. Wala'iyahzubillah. Jangan jadikan rumah kita rumah kubur. Pastikan dalam rumah kita ada sembahyang. Walaupun tuan-tuan tak main sembahyang berjemaah ni,
Jangan tak pernah sembahyang langsung di rumah. Kena sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat eloknya di rumah. Buat sembahyang sunat di rumah tuan biar jangan bagi rumah kita jadi kubur yang seperti disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan. Kalau nak sambung ni, hukum makmum waswas pada bacaan Fatihah ni panjang. Dia mau 10-15 minit juga ni kita nak cerita. Jadi saya nak habis takat itu je untuk hari ni. Sebelum saya tamatkan, ada soalan tak? Kita nak beri soalan. Ada soalan? Kalau tak ada soalan tuan-tuan, kita nak berhenti takat itu. Dan moga-moga kita ni mendapat manfaat daripada pengajian kita pada malam ini. Apa yang kita tahu kita amalkan tuan-tuan. Semoga ia menjadi satu yang akan membantu kita di sana kelak. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna 'ilma wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah.